Persoalan dia kat sini, macam mana Michael berjaya bypass semua security yang ada dekat istana tu. Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Untuk video kali ni, Nas nak ceritakan macam mana seorang lelaki yang bernama Michael Fagan berjaya memecah masuk istana Buckingham. Dan dia berjaya sampai ke bilik Queen Elizabeth dan masa tu Queen tengah tidur lagi dekat dalam tu. Macam yang kita tahu, Queen Elizabeth baru mangkat pada 8 September hari tu di Istana Balmoral. Tapi kediaman rasmi keluarga diraja British ni ialah Buckingham Palace dan Balmoral Castle tu cumalah istana hinggap. Sesuai dengan status Istana Buckingham sebagai kediaman rasmi diraja, sepatutnya dia punya security bukan calang-calang lah kan? So macam mana Michael, seorang lelaki biasa ni, boleh berjaya pecah masuk ke dalam istana tu? Queen ni kan sepatutnya ada barisan security yang best of the best kan? Ni nak cerita ni. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's jump into today's story. Sebelum tu kita berkenalan sikit lah dengan siapa Michael Fagan ni. Masa tu Michael Fagan berusia 34 tahun, dia dah berkahwin, ada 4 orang anak dan dia tak ada pekerjaan tetap. Cumanya dia ambil upah macam kerja-kerja mengecat dan pertukangan macam tu. Pada jam 7 pagi, tanggal 9 Julai 1982, Michael ni pergi panjat pagar istana Buckingham yang setinggi 14 kaki ataupun 4.3 meter. Kat atas pagar istana tu memang dah ada kawat berduri dan ceracak besi. Tapi tak tahulah macam mana Michael ni dia berjaya juga masuk ke dalam kawasan istana. Lepas dia dah berjaya masuk kat dalam kawasan istana, Michael ni pergi panjat pula dinding istana tu melalui sebatang paip air hujan. Kalau kita tengok gambar bumbung Buckingham Palace ni, bumbung dia jenis flat tau. Kat atas bumbung tu, Michael berjaya masuk ke dalam bangunan istana melalui satu tingkap yang tak berkunci. Dari situ Michael ni happy-happy je jalan-jalan merayau-rayau kat dalam istana. Masa dia tengah syok-syok berjalan tu, Michael ni tak sengaja terpecahkan satu bekas abu rokok dan kaca dari ashtray tu terpotong kat tangan dia. Tapi dia relax je lah, dia continue lagi jalan-jalan sampailah dia sampai kat satu bilik ni, iaitu bilik di mana Queen Elizabeth masih lagi tengah tidur kat dalam tu. Masa tu baru pukul 7 pagi kan, so Queen tak bangun lagi. Sepatutnya depan bilik Queen mestilah ada guard kan? Tapi guard pula dah habis shift, so dia dah balik. Maid yang sepatutnya datang kejutkan Queen pagi tu pula tengah busy kemas bilik lain. Dan footman yang bertugas masa tu pula bawa salah seekor daripada anjing Queen ni pergi berjalan kat luar. Mungkin anjing tu nak pupu ke nak pipi ke, dia bawa keluar. So tak ada siapa pun yang tahu sekarang ni ada penceroboh dekat dalam bilik Queen. Si Michael ni sebab tangan dia tadi dah tercedera, dah berdarah-darah kan. So dia nak cari jalan keluar dari bangunan istana tu. So dia pergi dekat tingkap dalam bilik tu. Bila dia tarik langsir tu, Queen terus terbangun. Dan bila Queen tengok ada orang yang tak dikenali kat dalam bilik dia, dia cepat-cepat tekan service bell untuk panggil mana-mana staff datang ke bilik dia. Sepatutnya bila Queen tekan service bell, staff yang ada dekat bilik pantry akan alert, oh Queen panggil. Tapi sayangnya masa tu dekat pantry tak ada seorang pun staff. Ada yang mungkin tengah buat kerja lain, ada juga yang datang lambat. Macam tu lah. Sebenarnya Michael ni masa ni dia tengah mabuk tau. Sebab malam sebelum tu dia dah minum banyak sangat. Queen pun tengok Michael ni macam betul tak betul je. So dia buat tenang je lah. Dan sambil tu dia terus juga telefon maid dia. Masa ni si Michael pula dia pergi duduk dekat hujung katil Queen dan dia orang borak-borak je. Sampailah dalam pukul 7.30 pagi, footman yang tadi bawa anjing pergi jalan tadi datang balik ke bilik Queen. Bila footman tu tengok si Michael ni ada dekat dalam bilik Queen, dia tak gelabah terus. Dia pujuk Michael baik-baik. Dia ajak Michael, jom kita pergi pantry. Dekat pantry nanti kita boleh isap rokok, kita boleh minum-minum. So Michael ni pun setujulah. Dia ikut footman tu keluar dari bilik Queen. Lepas footman dah bawa Michael keluar dari bilik, Queen cepat-cepat telefon polis dan tak lama lepas tu Michael telah diberkas oleh 2 orang polis. Persoalan dia kat sini, macam mana Michael berjaya bypass semua security yang ada dekat istana tu. Sebenarnya pagi tu, bila Michael masuk dari atas bumbung istana tu, dia dah trigger sensor alarm sebanyak 2 kali. Alarm ni bersambung terus ke balai polis. Tapi masa tu polis yang bertugas, bila dia tengok ada warning dari istana, dia ingat alarm tu rosak. So dia pergi tutup. Kali pertama dia tengok warning dari alarm tu, dia ingat rosak ni. Dia pergi tutup.
Lepas tu sekali lagi keluar warning, dia pergi tutup lagi sekali. Lepas kena tangkap, Michael Fagan tak ditahan sebab Queen tak nak mengajukan tuntutan ke atas dia. Kiranya dia tak nak press charge lah. Sebab Queen Elizabeth merasakan yang Michael Fagan ni bukanlah seorang yang berbahaya. Tapi Michael dibawa ke hospital sakit jiwa selama 3 bulan. Dan dia dibebaskan pada 21 Januari 1983. Biar korang tahu juga yang lepas Michael kena tangkap, dia mengaku yang ini bukan kali pertama dia pecah masuk ke dalam istana Buckingham. Pada bulan Jun 1982, iaitu sebulan sebelum kejadian pecah masuk ni, Michael dah pernah masuk ke dalam istana dan masa ni ada seorang maid yang nampak dia. Bila maid ni pergi laporkan kat security istana apa yang dia nampak, diorang boleh tak percaya cakap maid tu tau. Diorang cakap, oh mungkin maid ni berhalusinasi je kot. Sebab diorang tak jumpa siapa-siapa pun, tak mungkin lah ada orang boleh pecah masuk dalam istana. Kali pertama Michael masuk tu, sama juga macam kali kedua, dia merayau ke mana-mana yang dia suka. Dia cakap dia dah duduk kat semua kerusi takhta yang ada dekat dalam bilik singgahsana dan dia juga sempat minum wine yang dia jumpa dekat dalam bilik Prince Charles. Charles yang baru jadi king ni. Michael juga cerita yang masa kali pertama dia masuk tu, ada sekali ni dia nak pergi buang air. Tapi dia tak jumpa toilet kat mana. Tapi dia rasa macam kalau dia main buang je kat mana-mana macam tak sopan lah pula kan. So apa dia buat? Dia pergi buang air dekat dalam bekas makanan anjing. Ya Allah, Michael ni. Takkanlah sebesar-besar istana tu, satu toilet pun dia tak jumpa. Lepas dia keluar dari hospital psikiatri tu, Michael juga pernah ditahan beberapa kali atas kesalahan mencederakan pihak polis dan percubaan menjual dadah. Rasanya dia ni memang jenis suka cari masalah kot kan. Michael juga pernah muncul di stesen TV dan radio untuk beberapa sesi temu ramah. I don't know if I went into the Queen's bedroom. I don't really know. I went into her room, I remember seeing a lady. I can't really say that even if it was the Queen. Sekarang ni Michael berusia 74 tahun. Pada tahun 2020, dia sempat dijangkiti wabak COVID. Tapi setakat yang kita tahu ni, dia ni masih sihat lagi, masih hidup lagi. Okay guys, habis dah cerita pasal Michael Fagan yang berjaya memecah masuk istana Buckingham ni. Dia ni pelik kan? Tapi elok jugalah dia buat pelik macam tu sebab lepas kejadian tu, sistem keselamatan istana Buckingham dirombak dan diperketatkan lagi. Siapa yang follow series The Crown, dalam cerita tu kononnya Fagan ni nak sangat jumpa dengan Queen sebab dia nak ceritakan masalah rakyat jelata. Macam Fagan ni ada objektif lah konon-kononnya. Tak ada. Dia pecah masuk sebab dia saja nak cari penyakit je. Kalau sekarang ni jangan haraplah dapat lompat pagar istana macam lompat pagar sekolah kan. Okey, tu je lah perkongsian Nas untuk kali ni. Nas harap korang enjoy dengan video ni. Kalau ada idea atau saranan untuk video seterusnya, boleh tinggalkan kat komen di bawah. Be safe, be kind and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum.